Bab 6. Ancaman komunis dan peristiharan darurat. 6.4. Kesan zaman darurat terhadap negara kita. Kesan zaman darurat terhadap negara kita dari aspek politik ialah peningkatan jumlah warga negara, selain itu penubuhan Malayan Chinese Association, dan seterusnya mempercepat kemerdekaan. Peningkatan jumlah warga negara. Kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan pada tahun 1952. Seramai lebih kurang 1,2 juta orang Cina dan 180.000 orang India menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Kelonggaran syarat ini menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan rakyat. Selain itu, penubuhan Malayan Chinese Association. Darurat mendorong Henry Geni mengambil langkah menawan hati penduduk Cina ke arah penubuhan parti politik berorientasikan tempatan. Hasilnya, Tan Cheng Lock membentuk Malayan Chinese Association (MCA) di Kuala Lumpur pada 27 Februari 1949. MCA juga bersedia berganding bahu dengan kerajaan memerangi komunis. Sehingga bulan Februari 1953, MCA mempunyai 250.000 orang ahli. MCA membantu kerajaan dari segi keuangan dan menempatkan 500.000 orang penduduk semula ke kampung baru. MCA juga menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan. Kutipan jualan loteri tersebut didermakan kepada penduduk di kampung baru. Seterusnya mempercepat kemerdekaan. British sedar pihaknya tidak boleh menamatkan darurat melalui strategi ketenteraan semata-mata. Darurat menjadi faktor yang mendorong British bersedia untuk mempercepat kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum (CLC) meningkatkan kesadaran politik dalam kalangan pemimpin kaum bahwa mereka boleh berkongsi kepentingan dan hala tuju yang sama melalui penubuhan parti perikatan, yaitu UMNO, MCA, dan MIC. Kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1955 memberikan keyakinan kepada British bahwa Persekutuan Tanah Melayu dapat menewaskan komunis melalui perpaduan penduduk yang berbilang kaum. Dalam suasana inilah British memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu dan PKM tidak mempunyai alasan untuk meneruskan perjuangannya. Kesan zaman darurat dari aspek sosioekonomi ialah meningkatkan kos perbelanjaan, selain itu menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat, seterusnya merenggangkan hubungan kaum, dan akhir sekali meningkatkan jumlah korban. Meningkatkan kos perbelanjaan. Darurat menjejaskan perkembangan ekonomi dan meningkatkan kos perbelanjaan pihak British untuk menangani ancaman komunis. Anggaran purata kos darurat ialah sebanyak $250.000 hingga $300.000 sehari. Dengan itu, kerajaan terpaksa membelanjakan lebih $10 juta sebulan atau $120 juta setahun untuk membanteras ancaman komunis. Di samping itu, kerajaan membelanjakan kos yang besar untuk menyelesaikan masalah penempatan semula penduduk di pinggir hutan. Dari tahun 1950 hingga tahun 1953, perbelanjaan kerajaan dianggarkan lebih $7 juta untuk pembangunan di kampung baru. Selain itu menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Kawasan ladang dan lombong menjadi sasaran serangan komunis, menyebabkan kegiatan ekonomi negara terjejas. Pengeluaran tanaman padi dan makanan lain semakin berkurangan. Kesannya, harga barang makanan dan keperluan harian melambung tinggi. Peniaga, pekedai, pengusaha kebun, peladang, dan pelombong mengalami kesukaran karena mereka merupakan sasaran peras ugut komunis bagi mendapatkan uang dan bekalan makanan. Kegagalan memenuhi tuntutan komunis
menyebabkan kemusnahan pada lombong, ladang, dan kedai serta mengancam nyawa. Penduduk juga menghadapi kesukaran untuk bergerak dan memperoleh bekalan keperluan karena terpaksa mematuhi pelbagai peraturan yang dikenakan oleh kerajaan. Ramai pekebun dan pekerja lombong tidak dapat bekerja karena perintah berkurung dikenakan kepada mereka. Satuan bekalan makanan yang dikenakan oleh kerajaan menyebabkan mereka bergantung pada makanan seperti ubi kayu, keledek, dan jagung. Seterusnya, merenggangkan hubungan kaum. Rancangan penempatan semula kampung baru didominasi oleh kaum tertentu. Kaum Cina dikumpulkan di kawasan petempatan yang sama, manakala kaum lain di petempatan yang lain. Petempatan baharu yang dilengkapi dengan prasarana biasanya berkembang menjadi bandar baharu, manakala kaum Melayu hanya tertumpu di kampung yang serba kekurangan. Kawalan pasukan keselamatan yang ketat menyebabkan hubungan dengan kaum lain terbatas. Kehidupan demikian tidak memberikan ruang kepada penduduk kampung baru untuk bersosial dengan kaum lain. Pengasingan ini menyebabkan hubungan antara kaum semakin renggang. Berikutnya, jumlah korban zaman darurat. Darurat menyebabkan banyak anggota pasukan keselamatan, komunis, dan orang awam terkorban. Darurat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Penamatan darurat. Darurat telah menyebabkan banyak nyawa terkorban, kemusnahan harta benda, dan membawa kesengsaraan kepada rakyat. Penamatan zaman darurat di seluruh negara berkuat kuasa mulai 31 Julai 1960. Dengan itu, berakhirlah zaman darurat yang berlangsung selama 12 tahun di negara kita.